وصحبه أجمعين أما بعد. Yang mati fadilah imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, seterusnya jatuh kuasa Masjid Negeri, kemudian para asatizah, tuan-tuan guru, ada ulama, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini sekali lagi kita dapat bersama. Jadi pada hari ini, petang ini giliran saya untuk tazkirah. Tajuk yang kita akan lihat pada petang ini ialah tajuk dalam bab tazkirah fil ahwalil mauta wa umurul akhirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah mati dan juga urusan akhirat, yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala. Jadi pada petang ini kita lihat babun la yamutu ahadun wa huwa yahsunu billahi dzan wa fil khaufi min Allah taala. Bab pada menyatakan janganlah mati salah seorang kamu melainkan ianya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada menyatakan khauf, takut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sami'tu Rasulullah SAW, daripada Imam Muslim daripada Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yaqul qabla wafatihi bi salasati ayyam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsunu dzan billah, akhrajahu al-Bukhari. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yaqul, berkata, qabla wafatihi, sebelum daripada wafat baginda Rasulullah, bi salasati ayyam, dengan 3 hari, makna sebelum wafat, 3 hari sebelum wafat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsunu dzan billah. Janganlah mati salah seorang kamu kecuali melainkan ianya baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi dalam hadis ini menyatakan pada kita, apabila kita nak mati, naklah kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara baik sangka ialah contohnya Allah Taala mengampunkan dosa kita lah, dan Allah Taala menerima segala amalan-amalan soleh yang kita lakukan selama ini. Itu antara baik sangka kita dengan Allah, dan kita tidak diazab oleh Allah. Baik sangka lah tu. Kalau kita buruk sangka dengan Allah Ta'ala, aku ni tak mungkin lah masuk syurga ni, mungkin masuk neraka lah. Mana kat diri kita sendiri pun dah ada buruk sangka dengan Allah Ta'ala. So macam mana kita nak masuk dalam syurga Allah? Baik. Zakarahu Ibnu Abi Dunya fi kitabin Husnul Dzan billah. Telah menyebut akannya oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Husnul Dzan, baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wazada, dan dia menambah. Apa yang ditambah dalam lafaz itu? Dalam kitab dia kata, fa inna qauman qad adrahum su'u dzannihim billah. Faqala lahum tabaraka wa ta'ala zalikum zannakum allazi zanantum bi rabbikum adrakum fa asbahtum minal khasirin. Surah Fussilat ayat 23. Jadi Ibnu Abi Dunya menambah dalam kitab itu, dia kata, maka sesungguhnya kaum, sungguh benar-benar mereka itu binasa dengan sebab buruk sangkaan mereka itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada kaum-kaum yang dahulu lah, di mana disebabkan buruk sangka mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala lahum tabaraka wa ta'ala, Allah Taala menyebut dalam Quran yang ada kaitan dengan perkara ini, wazalikum zanantukum allazi zanantum billah. Demikianlah itu sangkaan mereka itu yang mereka sangka terhadap Tuhan mereka. Adrakum, lalu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa asbahtum minal khasirin, lalu mereka jadilah termasuk dalam kumpulan orang-orang yang rugi. Mereka termasuk dalam kumpulan orang rugi. Jadi siapa yang dimasukkan dalam ayat ini? Jadi masuk dengan ayat ini golongan yang kafir,
orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terang-terang menafikan dan menentang ajakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian tuan, daripada Ibnu Majah, daripada Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut faqala kaifa tajiduka faqala Abdullah ya Rasulullah wa khafu dhunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yajma'ani fi qalbi 'abdin mu'minin fi misli hadzal mautan illa a'tallahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Daripada Anas, sesungguhnya Nabi SAW telah tiba-tiba dakhala ala syabin. Nabi sampai kepada seorang pemuda yang mana wahwa fil maut. Pemuda tu dia nak mati. Pemuda tu nazak nak meninggal dunia. Faqala, maka lalu Nabi bertanya kepada pemuda itu, kaifa tajiduka, bagaimana engkau, keadaan engkau lah macam tu. Bagaimana keadaan engkau? Mana apa yang kau dapat dalam sana engkau nak nazak ini, nak meninggal dunia ini? Faqala, maka lalu dia bersabda, arjullah ya Rasulullah wa khafu dzunubi. Aku mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan aku takut di atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan ketika hidup dalam dunia. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun menjawab, la yajtami'ani fi qalbi 'abdil mu'min, tidak berhimpun keduanya dalam hati hamba yang mukmin pada seumpama ini situasi, kecuali a'tallahu ma yarju, kecuali Allah Taala memberi akannya di atas apa yang engkau harapkan, wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah Taala mengamankan di atas apa-apa yang kamu takuti tadi. Jadi dalam perbualan ini, jadi pemuda itu menyebut pada Nabi mana ada dua benda yang diharapilah. Yang pertama, arjullah ya Rasulullah, aku mengharapkan sesuatu daripada Allah Taala. Mana mengharapkan syurga, keampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menerima amalan dia. Yang kedua, wa akhafu dzunubi, aku takut segala dosa-dosa dan kesilapan yang telah lakukan. Lalu Nabi jawab tadi, la yajtami'ani fi qalbi 'abdil wahid fi qalbi 'abdil mu'minin, tidak berhimpunlah keduanya, pengharapan dan takut tadi, dalam hati orang yang beriman pada seumpama ini situasi tadi, kecuali Allah Taala memberikan akan dia ma yarju, di atas apa yang diharapkan, dan Allah Taala mengamankan dia daripada apa yang ditakutkan. Masya-Allah tuan-tuan, disebut dalam hadis ini. Baik, seterusnya tuan-tuan, hadatsana Bashar al-Mufaddal min Auf min al-Hasan, telah bercerita kepada kami oleh Bashar al-Mufaddal daripada Auf min al-Hasan, daripada seorang lelaki bernama Hasan. Qala, berkata, ya qala balagani al-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala rabbukum azza wa jalla la ajma'u fi 'abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini faman khafani fid dunya amantuhu fil akhirah wa man amantani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Kama qala Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat tidak disebutkan riwayatnya, tapi disebut dalam kitab Jami' al-Hadis al-Qursiyah. Baik, apa disebut dalam ini tuan? Di mana Bashar Mufaddal ni yang diterima daripada Hasan, dia kata balagani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah sampai padaku lah sesuatu perkara daripada baginda Rasulullah SAW. Mana macam sesuatu peringatan lah gitu. Apa kata Nabi? Qala rabbukum, Allah Ta'ala telah berfirman. Mana Allah Ta'ala menyebut, ni soal macam hadis kursi. Kenapa Allah Ta'ala sebut la ajma'u ala abdin khawfaini, tidak berhimpun di atas hambaku dua ketakutan. Tidak berhimpun pada hambaku dua ketakutan. Wala ajma'u amnaini,
dan tidak berhimpun padanya dua keamanan. Faman khafani fi dunya, barang siapa yang takut kepadaku dalam dunia, amantuhu bil akhirah, nescaya aku amankan akan dia di akhirat esok. Siapa yang takut terhadap azabku, kan, siksaanku dalam dunia ini, dia takut, maka Allah Ta'ala akan amankan dia. Allah Ta'ala kata amankan besok akhirat. Wa man amantani fi dunya, dan barang siapa aman terhadapku dalam dunia, akhaftuhu bil akhirah, nescaya aku takutkan dia akhirat esok. Takutkan dia. Dalam dunia dia rasa seronok, kan, buat dosa, buat maksiat, kan, ada benda yang diharam Allah Ta'ala, tegang Allah Ta'ala. Dia macam tak ada benda je. Macam tak ada benda dia buat. Alah, tak ada benda pun, tak ada balasan neraka pun, tak ada kebangkitan pun, tak ada neraka pun. Jadi dia rasa aman lah macam tu. Maka dah akhirat besok Allah Ta'ala sebut akhaftuhu bil akhirah, nescaya aku takutkan di akhirat dengan bala bencana, kan, dengan orang kata musibah, kan, siksaan neraka dan sebagainya, akan dipertuntunkan ataupun dicampakkan besok di akhirat dalam neraka. Nauzubillah min zalika ya Allah. Insyaallah. Baik, seterusnya qala Abu Malik al-Jambi an Juwaibir al-Takha an Ibn Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yazuru min munajati Musa alaihi salatu wasalam. Ana qala ya Musa innahu lan yalqani abdun li fi hadil qiyamah illa fattashtuhu amma yadayhi ila ma kana minal war'aini ila ma kana min war'aini fa inni ustuhyikum wa ajallihim wa akrimuhum fa adkhuluhu al-jannah bighairi hisab. Satu hari tu kan, Nabi SAW telah bersabda, kata pada barang-barang yang disebutkan tentang berkenaan dengan Nabi Musa AS tentang munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi SAW berkata, qala ya Musa. Bukan Nabi yang sebut, mana Allah Taala berfirman. Allah Taala berfirman pada Musa, ya Musa innahu lan yulqani 'abdun li fi hadil qiyamah illa fattashtuhu amma yadayhi. Bahawa sesungguhnya tiada mencapai, tidak bertemu oleh dia akan aku, oleh mana-mana hamba-Ku padaku pada hari kiamat, kecuali aku periksa akannya daripada apa-apa yang terdapat pada dua tangannya, kecuali barang yang ada daripada dua orang, daripada dua kumpulan ataupun dua sifat warak. Kecuali apabila orang itu ada dua sifat warak pada dia, maka sungguhnya aku malu kepada mereka itu, dan aku agungkan dia dan aku muliakan dia. Fa adkhuluhu al-jannah bighairi hisab, dan aku masukkan dia ke dalam syurga dengan tanpa hisab. Oleh itu barang siapa yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia mimma sunia, daripada apa yang telah dilakukannya, kemudian dia malu kepada Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala memeriksa akan dia, dan Allah Ta'ala menjawab akan dia, nescaya Allah Ta'ala malu kepada dia, memeriksa akan segala amalan-amalan kejahatan dia, dan bertanya berkenaan dengan apa yang dilakukan tadi. Walam yajma'u alaihi ahyai, dan tidak berimpun di atasnya dua benda yang malu, sebagaimana tidak berimpun padanya dua ketakutan. Mana dua sifat malu tidak akan berimpun, dan juga dua sifat takut tidak akan berimpun. Maknanya kalau dah ada malu dalam dunia, akhirat besok tak ada kemaluan lagi lah. Tak ada malu lagi. Kemudian kalau takut dalam dunia, besok akhirat tak takut lagi, kerana Allah Ta'ala akan amankan. Amankan. Jadi tidak ada, mana dua sifat ni tidak akan berimpun. Mana kat dunia pun ada, kat akhirat pun tak ada. Mana kalau dunia dah ada, akhirat dia tak ada lagi. Mana kalau akhirat dah ada, dunia tak ada lagi. Okey, kalau kat dunia tak ada, akhirat baru dia ada. Apa dia sifat terhitungkan? Iaitulah sifat malu dan juga sifat takut. Sifat malu dan sifat takut. Ini kisah yang berlaku pada Nabi Musa AS
Di mana Allah Ta'ala menyebut pada Musa, wahai Musa, dia kata, tidak bertemu akan aku daripada mana-mana hamba-Ku besok pada hari kiamat, kecuali aku akan periksa dia pada dua tangannya, kan, di atas apa yang dilakukan hidup dalam dunia tadi, kecuali orang-orang yang ada dua sifat warak. Apa dua sifat warak tu, dan iaitulah malu dan juga iaitulah takut kepada Allah Ta'ala. Maka sungguhnya aku malu pada dia, dan aku akan muliakan dia, dan aku akan agungkan dia, dan aku masukkan dalam syurga, kata Allah Ta'ala. Oleh itu barang siapa yang malu daripada Allah Ta'ala dalam dunia ni atas apa yang dilakukan dalam dunia, nasib Allah Ta'ala akan malu pada dia untuk memperiksa segala amalan-amalan dia buat. Allah Ta'ala malu pada dia untuk bersoal jawab dengan dia di atas amalan-amalan keburukan yang dia buat tadi. Malu Allah Ta'ala pada dia. Dan tidak berhimpun atasnya dua sifat malu tadi, sebagaimana tidak berhimpun padanya dua sifat khauf, dua sifat takut. Faham kan? InsyaAllah. Kemudian tuan, husnuzan billahi ta'ala. Satu pasal pada menyatakan baik sangka dengan Allah. Yan bagi ayyakuna aglabu ala abdin idal maut minhu fi halatil sihat. Baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, sayugianya ataupun sepatutnya adalah ianya itu menjadi kebiasaan di atas mana-mana hamba. Kan? Lebih-lebih lagi indal maut. Lebih-lebih lagi ketika dia nak mati. Kan? Lebih-lebih lagi ketika nak mati, kan? Walaupun pada sihat, waktu sihat pun kita memang selalu balik sangka Allah Ta'ala. Dalam waktu sihat kita digalakkan baik sangka Allah Ta'ala. Waktu nak mati lebih-lebih lagi. Aglab ni lebih-lebih lagi kita ditekankan kita banyak baik sangka Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, kau terimakanlah amalan-amalan soleh yang telah aku buat selama-lamanya. Kerana lepas ni nanti tidak ada lagi kehidupan padaku, dan aku akan masuk ke alam barzakh dan akan bertemu dengan para malaikat dalam kubur dan sebagainya. Jadi kita kena banyak barisan ke Allah Ta'ala. Wa huwa anna Allah Ta'ala yarhamahu. Padahal Allah Ta'ala itu yang akan memberi rahmat kepadanya. Allah Ta'ala akan memaafkan dia. Wa yaghfiru lahu, Allah Ta'ala mengampunkan bagi dia segala dosa kesalahan dia. Wayan bagi li julasaihi ayyasruhu bizalika hatta yaqula fi qoulihi ta'ala. Dan sepatutnya bagi segala julasai, maknanya orang-orang yang duduk di sisi dia, dan sepatutnya juga orang yang susuk di sisi mayat tadi, ayyasruhu bizalika, bahawa menyebut-nyebut akan demikian baik sangka tadi, hatta yaqula fi qoulihi ta'ala, sehingga masuk dia dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi falyazunnu bi masya'a. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Oleh itu naklah kamu berbaik sangka terhadapku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa. InsyaAllah. Seterusnya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la yamutanna ahadukum hatta yasnuzan billah. Fa inna husnuzan billah ta'ala samanul jannah. Janganlah mati salah seorang kamu sehingga berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sesungguhnya baik sangka tadi, baik sangka dengan Allah Ta'ala itu merupakan buah syurga. Buah ataupun balasan. Balasan syurga kepada orang-orang yang baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya tuan. Waqala Abdullah ibn Mas'ud. Telah berkatalah Abdullah bin Mas'ud, dia kata, wallah allazi la ilaha illa ghairuh wa la yasunu ahadun azzan billah illa a'tallahu zannuhu wa zalika anna al-khaira bi yadihi. Ibnu Mas'ud berkata, wallah, demi Allah, wallazi bermula yang mana Allah Ta'ala yang tiada Tuhan selainnya, wala ilaha ghairuh wala yasunu ahadun zan, dan tidak berbaik sangka salah seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala illa kecuali a'tallahu zannuhu, kecuali Allah Ta'ala akan berikan apa yang dia bersangka tadi. Kecuali Allah Ta'ala akan berikan apa yang disangkakan itu. Wa zalika, dan bulan itu annal khaira biyadi,
sesungguhnya segala kebajikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian disebut juga daripada Ibn Abbas, qala iza ra'aitum bi rajulin al-maut fabashiruhu biyalqi rabbahu wa huwa husnuzan billah. Wa iza kana hayyan fahufunahu. Wa qala al-Khadir al-khawf afdalu min ar-raja. Ma kana 'abdu sahihan fa iza nazala bil maut faraja afdalu min al-khawf. Telah berkata Ibn Abbas, dia kata apabila salah seorang daripada kamu tadi melihat mana-mana lelaki yang nak mati, iza ra'aitum bi rajulil maut, apabila kamu lihat seorang lelaki itu yang nak mati, kan bukan dah mati, nak mati, walaupun sekali lepas ni macam dah mati, tidak, tapi nya maknanya nak mati, fabashiruhu, maka berikan kabar gembira pada dia, kan, tentang pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa husnuzan billah, iaitulah baik sangka dengan Allah taala. Wa idza kana hayyan, dan apabila hamba tadi, lelaki tadi masih lagi hidup, masih lagi dia tak mati, dia masih hidup lagi, panjang umur dia, fahufuhu, maka naklah kamu pertakutkan pada dia, takutkan dia tentang balasan-balasan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati tadi, mana dia nak mati tadi, maknanya kita dah bagi dah, okey, InsyaAllah kau ni Allah Ta'ala masuk syurga, kan? Nanti kemungkinan kau kahwin akan bidadari, kan? Masuk kata mana dengan sekali ni mana masuk syurga, besok kekal insyaAllah, kekal kamu dalam syurga insyaAllah, Jadi itu juga orang-orang kalau lepas mati pun masing-masing mendoakan bagi dia, kan? Allahumma fil lahu warhamhu wa'afi wa'anhu wa akrim nuzaqhu, kan? Allahumma ja'al qabrahu ratan miriyal jannah wa la taj'al qabrahu khubratan niran. Ya Allah Ta'ala, aku jadikanlah akan dia punya kubur tu, maknanya satu kebun daripada kebun syurga, jangan jadikan dalam kuburnya tu satu lubang daripada lubang neraka. Itu selepas kematian, mana Tuan Imam akan baca, dan kita pun belakang pun kita boleh baca juga, doakan kepada si mati tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Ini belum mati lagi, dalam proses nak kematian. Fabashiruhu, maka berikan kabar gembira pada dia, bahawa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat lihat Allah Ta'ala dalam syurga besok insya-Allah, kan? Kemudian waqala al-Fadil, berkatalah seorang ulama bernama al-Fadil, al-khauf afdalu minar raja, takut itu lebih afdal daripada pengharapan. Maka dan abu sahihan, apabila adalah hamba itu dalam keadaan sihat. Apabila keadaan hamba itu sihat, takut itu lebih afdal daripada pengharapan, selama mana hamba itu dalam keadaan sihat. Fa in nazala bihil maut, maka jikalau datang kepadanya kepada kematian, barraja afdal min al-khauf, mana pengharapan itu lebih baik daripada ketakutan. Pengharapan kita kepada Allah Taala maupun dosa-dosa kita itu lebih baik. Barraja afdal min al-khauf, mana pengharapan kita pada Allah itu lebih baik daripada ketakutan. Tapi kalau umur kita dalam keadaan sihat saja, ketakutan lebih baik daripada pengharapan. Tapi bila dah nak mati itu, dah sampai saatnya ni Allah Taala, malaikat maut nak cabut nyawa kita ni, dan kita dah rasa perasaan itu, maknanya pengharapan lebih afdal daripada ketakutan. Mana minta Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa dan kesilapan dan kesalahan kita, insya-Allah. Kan habis dah masa kita ni, kita setengah jam je. Baik, seterusnya tuan-tuan, waqala Umar ibn Zar yaman fi kalami, telah berkatalah Umar ibn Zar yaman fi kalami, satu hari pada kalam dia, mana dia cakap sesuatu lah pada satu hari. Wa indahu ibnu Abi Dunya wa Abu Hanaifah wa Abu Hanifah, dan di sisinya itu terdapatnya Ibnu Abi Daud, dan juga di situ juga terdapatnya Abu Hanifah. Apa yang dia kata tuan-tuan? Apa yang dikata oleh Umar bin Zar tadi? Atu'azibna wa fi ajwabina tauhid.
adakah kami ni besok akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan wafi ajwafina pada rongga-rongga kami terdapatnya tauhid? Adakah kita ni semua akan diazab sedangkan dalam rongga kita, kan, dalam diri kita ini terdapatnya akidah bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La araka tafalu, dan tiada aku lihat engkau melakukan demikian. Tiada aku lihat akan kau tafalu melakukan demikian. Mana tak sepatutnya kau ya Allah melakukan demikian, mengazab akan kami lah. Kemudian disebut Allah fil liman lam yazal ala misli halis sahara fi sa'ati allati ghufirat lahum. Ya Allah Tuhanku, ampunkan olehmu bagi orang-orang yang senantiasa dalam hatinya seumpama dengan tukang-tukang sihir Fir'aun di ketika ataupun pada saat mereka itu diampunkan akan dosa-dosa mereka. Di mana kalau ikut siarahnya, di mana tukang-tukang sihir tadi akhirnya beriman kepada Allah Ta'ala setelah mereka tewas dengan Nabi Musa AS dalam melawan dia punya ular itulah, kan, persiarahnya. Di mana Nabi Musa diperintah supaya balingkan tongkatnya itu ke lantai, kemudian tongkat jadi ular besar, kemudian Fir'aun kata dia punya ular besar tadi memakan segala ular-ular yang ada yang dimiliki oleh tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Jadi kata Umar bin Bas, dia kata Allah fil liman lam yazal ala misli halis sahara fi sa'ati allati ghufira lahum. Ya Allah Tuhanku, ampunkan bagimu bagi orang-orang yang senantiasa dalam hatinya seumpama dengan tukang-tukang sihir pada saat mereka itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahum qalu, di mana mereka itu masa itu berkata amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Wa qala Abu Hanifah, kemudian Abu Hanifah berkata, rahimakallah, Allah Ta'ala merahmat akan dikau. Akan dikau siapa? Umar bin Bas. Al-qisas ba'duka haram. Kisah yang kau cerita ni tak sepatutnya tak boleh ceritakan. Kisah yang kau cerita ni tak sesuai diceritakan. Dia kata macam alasannya kenapa tak tahulah dia tak sebut dalam kitab ni. Cuma soalan macam tak berapa sesuai lah dengan kata ciri-ciri tukang-tukang sihir tadi. Yang mana tukang sihir pada sebelum ini kan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian tiba-tiba dapat taufik daripada Allah Ta'ala, maka mereka beriman kepada Allah Ta'ala setelah mereka kalah dalam lawan sihir tadi. Lawan mujizat tongkat Nabi Musa AS. Jadi mereka gunakan sihir ular tu, mereka kalah dalam perlawanan tadi. Jadi kata Abu Hanifah, dia kata Allah Ta'ala merahmat akan kau wahai Umar bin Bas, tetapi Ibn Zar dia kata, tetapi kisah ni sebenarnya tak sesuai diceritakan, kata. Tak sesuai diceritakan. Kenapa tak sesuai diceritakan? Musannaf atau pengarang Imam Qurtubi tidak menyebutkan dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya tuan, wa kana Yahya ibnu Zakaria idza laqiya Isa ibnu Maryam alaihi wassalatu wassalam abasa wa idza laqihi Isa tabassam. Adalah Yahya ibnu Zakaria. Satu hari tuan, Yahya bin Zakaria ni, Yahya bin Zakaria suatu hari dia berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Kemudian bila dijumpa tadi dalam keadaan dia masam muka, abasa wa tawalla. Kan ada satu surah dalam Quran, abasa wa tawalla, dia masam muka kemudian berpaling. Jadi Yahya bin Zakaria ni bila jumpa dengan Nabi Isa bin Maryam, kan, dia masam muka. Wa iza laqihu Isa tabassama. Tapi bila Nabi Isa jumpa dia, Nabi Isa tersenyum. Nabi Isa tersenyum. Tapi bila Yahya bin Zakaria ni bila jumpa dengan Isa, dia masam muka pula. Tapi bila Nabi Isa pula sebaliknya pula, bila jumpa dengan Yahya ni, dia senyum pula dia. Nampak? Mana ada dua benda yang pelik. Faqala lahu Isa, maka berkatalah baginya oleh Nabi Isa,
tilqani abisan ka'annaka Aisatun. Aku berjumpa dengan kau padahal kau dalam keadaan masa muka, seolah-olahnya kau macam seorang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Seolah macam kau putus asa. Aku jumpa kau, tapi kau masa muka dengan aku. Apa salah aku? Itulah ibaratnya. Apa salah aku ni? Seolahnya kau ni macam seorang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Faqala lahu Yahya, kemudian berkatalah baginya oleh Yahya, tilqa idahikan ka'annaka aminah. Engkau jumpa dengan aku padahal kau ketawa, seolahnya kau seorang yang aman. Yahya pun balas balik, dia kata, engkau datang aku ni senyum-senyum ni, ketawa ni, macam ni, ka'annaka amanah, seolah kau ni seorang yang aman. Seorang kau ni aman ni, kau yakin kau masuk syurga macam tu lah kan? Kau yakin kau masuk syurga ni? Macam tu lah. Dia punya jawapan tadi, mana ada serta tulis balik pada itulah. Maka Allah Ta'ala mewahyukan Allah Ta'ala kepada keduanya. Fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala alaihima, inna ahabbukuma ilayya ahsunukuma zannabi. Apa Allah Ta'ala sebut? Dia kata, sesungguhnya kasih aku keduanya kepadaku, iaitulah yang sebaik-baik kedua kamu tadi sangkaan kepada diriku. Inna ahabbukuma ilayya ahsanukuma zanna bi. Zakarahu Tabari. Sesungguhnya sekasih-kasih kedua kamu ini ilayya kepada diriku, iaitulah mana yang terlebih baik sangkaan kedua kamu zanni bi, terhadap diriku. Mana yang paling baik sangkaan, itulah dia aku paling kasih di kalangan kamu. Kedua kamu ni adalah Nabi. Ini Nabi Yahya, ini Nabi Isa, dua-duanya Nabi. Tapi antara kedua tu Allah Ta'ala, mana yang Allah Ta'ala dikasih, mana yang paling baik sangkaannya terhadap diriku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Nampaknya sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita pada petang ini. Maknanya tajuk kita tadi, maknanya bab berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkongsian pada petang ini, perbincangan kita insya-Allah akan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala dan memberikan kekuatan untuk istiqamah insya-Allah dalam melakukan apa-apa juga kebajikan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sirqa wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsirah wa asina fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala wa arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu